Assalamualaikum, saya Nur Fitria binti Zulkafli, memegang nombor matrik C20A1164. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu pendekatan dan kepentingan pengurusan koleksi serta prosedur operasi standard SOP dalam pengurusan koleksi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pendekatan merupakan kaedah atau cara-cara, langkah-langkah dan sebagainya yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas bagi mengatasi masalah dalam banyak aspek. Manakala, definisi bagi perolehan merupakan satu aktiviti untuk mendapatkan sesuatu barangan atau hasil yang diperoleh melalui sesuatu sumber. Antara kaedah yang pertama ialah kaedah perolehan secara pembelian. Kaedah ini merupakan kaedah yang boleh didapati di mana-mana organisasi yang menjual artifak dan objek. Antara beberapa kriteria yang perlu dititikberatkan adalah seperti peruntukannya mencukupi, mempunyai justifikasi yang tepat pada setiap pembelian, seperti keunikan mempunyai nilai sejarah dan budaya, nilai estetika, kepentingan semasa dan tujuan untuk menambah koleksi di muzium. Kaedah seterusnya ialah kaedah perolehan secara hadiah. Terdiri daripada perseorangan, pembekal antik, organisasi atau institusi awam dan swasta, serta pemberian daripada masyarakat yang kurang berpengetahuan dan kesedaran mengenai warisan yang mereka miliki. Selain itu, pemberian hadiah ini juga biasanya diperoleh dari penderma secara sukarela dan melalui permohonan daripada pihak muzium kerana ia melibatkan proses tawar-menawar dari individu dan berakhir dengan penerimaan atau pulangan artifak dan objek bersama. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kepentingan dalam pengurusan koleksi, antaranya kepentingan terhadap muzium itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana pengurusan koleksi yang sistematik juga mampu memberikan manfaat kepada muzium. Sistem pengurusan yang lemah dapat diperbaiki untuk menjadikan sistem yang lebih baik dalam pengurusan koleksi. Seterusnya, kepentingan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat boleh mendapatkan segala rujukan di muzium mengenai artifak peninggalan pada zaman peperangan dunia kedua. Masyarakat juga dapat mengetahui kepentingan pengurusan koleksi yang terdapat di muzium agar dapat memupuk minat mereka, terutamanya golongan generasi muda, untuk berkunjung ke muzium bagi mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah dan sebagainya. Lagi sekali, kepentingan kepada pengkaji. Melalui keberkesanan penyampaian dan pengurusan pihak muzium terhadap koleksi, mampu memberikan impak yang positif kepada pengkaji untuk mendapatkan maklumat. Selain itu, pengkaji juga dapat mengetahui usaha-usaha pemeliharaan dan penyelidikan bagi memelihara warisan dan budaya yang terdapat di muzium. Seterusnya, terdapat 5 jenis prosedur operasi standard SOP dalam pengurusan koleksi yang telah saya kaji. Antara prosedur yang pertama ialah prosedur operasi standard SOP pembelian. Prosedur ini bermula dengan semakan peruntukan. Semakan perlu dilakukan terlebih dahulu agar memastikan status peruntukan tahunan bagi koleksi atau artifak mencukupi. Tahap pengurusan muzium perlu mengenal pasti jenis koleksi atau artifak sebelum menjalankan kaedah perolehan secara pembelian. Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Koleksi akan mengadakan satu penilaian dan mereka akan menetapkan harga bagi pembelian ke atas koleksi atau artifak selain memberikan kelulusan. Setelah mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Koleksi, pihak muzium akan memaklumkan kelulusan tersebut kepada pembekal dan menunggu maklum balas melalui surat niat pembelian. Setelah itu, pembekal akan menyerahkan koleksi atau artifak pembelian kepada pihak pengurusan permuziuman dan pemeriksaan secara fizikal akan dijalankan bagi memastikan jumlah, kondisi dan ketulinan koleksi atau artifak seperti yang ditawarkan sebelum ini. Setelah selesai pemeriksaan fizikal, pihak muzium akan menyediakan dokumen-dokumen bekal bagi menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak pengurusan keuangan bagi menjelaskan pembayaran koleksi atau artifak. Koleksi atau artifak yang diterima akan didaftarkan mengikut koleksi tahunan oleh pihak keuangan dan pihak pengurusan bagi menyimpan data-data serta maklumat rekod pembelian. Daftaran koleksi yang diterima hendaklah mengikut klasifikasi yang betul. Pihak permuziuman akan menyerahkan koleksi atau artifak kepada pihak unit koleksi dan repository bagi tujuan pendaftaran sebelum dipelihara atau dikonservasikan. Prosedur kedua ialah prosedur operasi standard SOP pinjaman. Prosedur ini bermula daripada penyelidikan. Pihak muzium akan menyelidik terlebih dahulu bagi mendapatkan maklumat awal daripada pihak tertentu. Pihak muzium juga akan mengenal pasti koleksi atau artifak untuk jual pameran dan kajian serta merancang mengadakan perolehan secara pinjaman.
tetap atau pinjaman sementara. Unit koleksi dan repositori akan menyediakan senarai lengkap bagi koleksi atau artifak yang dipinjam. Pihak muzium juga akan mengemukakan surat permohonan kepada pihak yang berkaitan. Pihak muzium dan unit koleksi dan repositori akan membuat pengesahan penerimaan dengan menggunakan borang akuan penerimaan bagi koleksi atau artifak. Walau bagaimanapun, unit koleksi dan repositori akan mendaftarkan koleksi atau artifak dalam rekod penerimaan. Sekiranya terdapat kerosakan pada koleksi atau artifak, unit konservasi akan menjalankan proses konservasi ke atas koleksi atau artifak tersebut. Prosedur ketiga ialah prosedur operasi standard SOP hadiah. Prosedur ini bermula dengan penawaran atau penerimaan koleksi. Pihak muzium akan membuat semakan terlebih dahulu sama ada koleksi tersebut diterima atau tidak. Seterusnya, pihak muzium juga akan mengadakan temu janji dan menetapkan tarikh dengan penderma hadiah bagi menerima koleksi tersebut. Unit koleksi dan repositori akan menyediakan sijil penghargaan kepada penderma bagi menghargai koleksi yang didermakan atau dihadiahkan kepada muzium. Pihak unit koleksi dan repositori akan membuat pendaftaran bagi koleksi yang telah diterima dalam pendaftaran koleksi atau artifak sebagai rekod penerimaan. Sekali, pihak muzium perlu memastikan koleksi atau artifak disimpan dalam keadaan kering sekiranya koleksi tersebut diperbuat daripada kertas seperti manuskrip. Sekiranya koleksi tersebut dipamerkan, pihak pengurusan perlu memastikan suhu, kelembapan dan pencahayaan sesuai dengan manuskrip tersebut. Prosedur keempat ialah prosedur operasi standard SOP cari gali. Prosedur ini bermula dengan kenal pasti tapak. Unit penyelidikan dan pembangunan akan membuat lawatan terlebih dahulu bagi mendapatkan gambaran awal mengenai tapak penemuan. Selain itu, unit penyelidikan dan pembangunan akan menyemak keputusan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan lesen ekskavasi. Setelah mendapat keputusan, unit penyelidikan dan pembangunan akan membuat lesen penggalian atau ekskavasi daripada Jabatan Warisan Negara. Telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Warisan Negara dan pihak berkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja ekskavasi. Setelah kajian tipologi dijalankan ke atas penemuan yang berpotensi ditemui, unit penyelidikan dan pembangunan akan memastikan semua koleksi atau artifak dibungkus, didaftarkan dan diberikan tagging sebelum dihantar ke muzium. Samping itu, sekiranya terdapat kerosakan pada koleksi atau artifak yang ditemui, unit konservasi akan memelihara penemuan tersebut terlebih dahulu sebelum dipamerkan kepada umum. Akhir sekali, penemuan tersebut akan disimpan ke dalam stor permuziuman mengikut standard yang telah ditetapkan oleh sesebuah muzium. Manakala bagi pameran, penemuan tersebut akan dipamerkan kepada pengunjung mengikut jenis pameran yang telah ditetapkan. Dan bagi prosedur yang terakhir ialah prosedur operasi standard lapangan atau penyelidikan. Prosedur ini bermula dengan memberi, menerima, membalas dan mengenal pasti informasi. Ini dikatakan demikian kerana unit koleksi dan repositori akan merancang lawatan ke tapak bagi mendapatkan maklum balas dan mengenal pasti tujuan untuk mencari koleksi. Bagaimanapun, unit koleksi dan repositori akan memaklumkan bahawa pengambilan bahan koleksi atau artifak akan dilakukan secara pembelian, hadiah atau derma, pinjaman dan juga penyewaan. Selain itu, unit koleksi dan repositori akan memastikan bahawa prosedur sama seperti proses pembelian koleksi dilaksanakan. Sekali, unit koleksi dan repositori akan memastikan bahawa semua koleksi atau artifak akan dibawa pulang dengan selamat dan akan menjalani proses konservasi atau pemeliharaan oleh unit konservasi muzium. Setelah selesai proses konservasi, unit koleksi dan repositori akan memastikan semua koleksi atau artifak yang diperoleh akan didaftarkan mengikut klasifikasi dan disimpan atau dipamerkan di muzium. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.